Ini bab firman Allah, maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Dan firman-Nya, dan kamu menjadikan beberapa sekutu baginya. Dzalika Rabbul Alamin, sedangkan Dia adalah Tuhan semesta alam. Dan firman-Nya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan di samping Allah, Tuhan yang lain di samping Allah. Dan firman Allah lagi, walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya telah pun diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, bahawa sesungguhnya jika engkau melakukan syirik, nescaya amalanmu pasti akan hilang, dan engkau pasti akan termasuk di antara orang-orang yang rugi. Bahkan akan Allah jua hendaklah kamu menyembah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Ikrimah berkata, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah melainkan dalam keadaan mereka mensyirikkannya. Qala Ikrimah berkata, kamu nak bertanya mereka, yang ini jika kamu bertanya mereka, siapakah yang menjadikan mereka dan yang menjadikan langit-langit dan bumi ini, mereka akan menjawab, Allah. Itulah iman mereka. Di samping itu mereka menyembah yang lain. Dan ini bab berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang khalqi af'alil ibad, iaitu makhluknya perbuatan hamba ini dan usaha mereka. Kerana firman Allah Ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, Dia telah menjadikan segala sesuatu dengan ketetapan yang sempurna, dengan ketentuan ataupun ketetapan yang sempurna. Lalu Dia mentakdirkannya dengan sebaik-baiknya. Boleh juga kita terjemah begitu. Mujahid berkata, ma nunazzilul malaikata illa bil haqq, tidak kami turunkan malaikat melainkan membawa kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu risalah, yakni perutusan daripada Allah, dan azab. Liyas'ala as-sadiqin, untuk dia, supaya dia bertanya orang-orang yang benar, yaitulah orang-orang muballigh, yang menyampaikan dari kalangan rasul-rasul. Wa inna lahu lahafizun, dan kami benar-benar menjaganya di sisi kami. Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan ini ayat-ayat yang lain, walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang membawa kebenaran, yaitu Al-Quran. Wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya, yaitu orang mukmin yang berkata pada hari kiamat nanti, inilah kitab yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah beramal dengan kandungannya ataupun dengan apa yang terdapat di dalamnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, aku telah bertanya Nabi SAW, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Nabi SAW menjawab, yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menjadikanmu. Saya bertanya lagi, sesungguhnya itu memanglah besar dosanya. Qultu, saya bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, kemudian engkau membunuh anakmu, takut dia akan makan bersamamu. Yani kerana engkau takut dia akan makan bersamamu. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, kemudian engkau berzina dengan istri jiranmu. Ini bab firman-Nya, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, dan seterusnya. Maksudnya, tidaklah kamu bersembunyi ketika kamu merancangkan sesuatu yang tidak baik itu, ataupun ketika kamu mahu melakukan sesuatu dosa itu, kerana takut pendengaranmu akan menjadi saksi ke atas kamu. Tidak juga kerana takut kulit-kulit kamu, penglihatan kamu akan menjadi saksi kepada kamu. Tidak juga takut kerana kulit-kulit kamu akan menjadi saksi ke atas kamu.
Tetapi kamu menyangka, yakni kamu berbuat begitu kerana kamu menyangka sesungguhnya Allah tidak mengetahui banyak daripada perkara yang kamu lakukan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, pernah berkumpul dekat Baitullah dua orang daripada Bani Thaqif dan seorang Quraisy, ataupun dua orang Quraisy dan seorang daripada Bani Thaqif, yang mana banyak lemak perut mereka dan sedikit faham hati mereka. Yani walaupun mereka itu gemuk, mereka ini tidak cerdik, tidak bijaksana. Faqala ahaduhum, salah seorang daripada mereka berkata, apa kamu kata? Apa pendapat kamu? Adakah kamu fikir Allah mendengar apabila kita bercakap? Yang seorang lagi berkata, dia mendengar kalau kita bercakap dengan nyaring, dan dia tidak mendengar kalau kita bercakap dengan perlahan. Yang seorang lagi pula berkata, sesungguhnya dia mendengar apabila kita menyaringkan suara kita. Yani kalau dia mendengar jika kita menyaringkan suara kita, maka dia akan mendengar apabila kita menyembunyikan ataupun bercakap dengan perlahan. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum, dan seterusnya. Ini bab firman Allah, setiap waktu, setiap masa dia, yakni Allah, berada dalam urusannya. Dan ini ayat lain pula, tidaklah datang kepada mereka apa-apa peringatan daripada Tuhan mereka yang baru. Dan firman Allah, la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra, la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Engkau tak tahu, boleh jadi ataupun barangkali Allah akan mengadakan suatu hal yang baru sesudah itu, suatu keadaan yang baru selepas itu. Dan hadath Allah, perbuatan Allah itu yang disebutkan sebagai baru itu tidak menyerupai perbuatan makhluk. Kerana firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Wa huwas sami'ul basir, dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Ibnu Mas'ud berkata, diriwayatkannya daripada Nabi SAW, sesungguhnya Allah memperbaharui urusannya apa yang dikehendakinya. Ini mengadakan sesuatu yang baru daripada agamanya, ma yasha, apa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya di antara perkara baru yang diadakan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, ialah supaya kamu tidak bercakap di dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, bagaimana kamu bertanya ahli kitab tentang kitab-kitab mereka, padahal pada kamu ada kitab Allah. Aqrabul kutub ahdan billah, kitab yang terbaru datang daripada Allah. Taqra'unahu mahdan, kamu dapat membacanya dengan tulen, dalam keadaan yang tulen. Lam yushab, tidak bercampur baur. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, wahai orang-orang Islam, bagaimana kamu akan bertanya ahli kitab tentang sesuatu, padahal kitab kamu yang Allah turunkan kepada Nabi kamu adalah cerita terbaru daripada Allah, tulen, tidak bercampur baur. Allah telah menceritakan kepada kamu bahawa ahlul kitab qad baddalu, mereka telah menukar ganti kitab-kitab Allah, yakni kandungan kitab-kitab Allah. Wa ghayyaru, dan mereka telah mengubah yakni kitab Allah.
dengan menulis dengan tangan-tangan mereka beberapa kitab. Dan mereka berkata, huwa min indillah, ini daripada Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka mendapat dunia yang murah ini, dunia yang sedikit ini. Awala yanhakum, tidakkah apa ilmu yang sampai kepada kamu itu menghalang kamu daripada bertanya mereka? Tidak, demi Allah, tidak pernah kami lihat seseorang daripada mereka bertanya kamu tentang apa yang diturunkan kepada kamu. Ini bagaimana kamu nak tanya mereka? Nah, itulah. Ini bab firman Allah. Jangan kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Dalam firman-Nya yang lain, dan kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Mana hak ni tak molek lah, tak kena lah. Padahal dia tu Tuhan bagi sekalian alam. Sekalian alam ini dialah Tuhannya. Bagaimana kamu nak jadikan sekutu bagi dia? Ini semua ni Imam Bukhari buat mari ni, dalam bab ni dia nak mengisbatkan tauhid. Itu tujuannya, nak mengisbatkan tauhid. Tapi tauhid di sini bukan dengan arti hak sembah berhala tu, hak tu cerita tu sudah dah daripada awal lagi. Hak ni tauhid ni ada bagi orang Islam dah tu kena faham molek tauhid tu. Tu. Jangan kita kata perbuatan kita ni misalnya hak kita sendiri. Hak kita sendiri. Ataupun kita kata hak baik tu daripada Allah, hak tak baik tu daripada kita. Kita bukan daripada Allah. Kita sendiri yang bertanggungjawab. Kita sendiri yang menciptanya. Jangan lagu tu. Kalau lagu tu masih syirik lagi. Tu dia nak cerita sini. Di sini kalau kita dalam hasyiah nombor 13 bawah sekali tu. Imam Maulana Qasim Nanutwi petik daripada kata-kata Ibnu Battal. Ibnu Battal ni salah seorang pensyarah kepada kitab Bukhari yang lebih dulu lagi daripada Hafiz Ibnu Hajar. Dia kata, Ibnu Battal berkata, gharadul Bukhari min hadzal bab, tujuan Imam Bukhari buat bab ni, sebab semua tahu, pensyarah kitab Bukhari ni tahu, tajuk yang Imam Bukhari buat itu penting. Dia ada maksud tu, ada pengajaran, ada pahaman dia di sebalik tu. Dia kata tujuan Imam Bukhari dalam bab ini iaitu mengisbatkan af'al, mengisbatkan segala perbuatan ini lillahi ta'ala, adalah hak Allah SWT. Allah SWT belaka hak buat, sama ada daripada makhluk, baikkah atau buruk, fahiya lillah, itu hak Allah. Allah belaka yang menciptakannya, menjadikannya. Walil ibad kasbun, hamba hanya ada usaha. Wala yunsabu syai' min al-khalqi li ghairi Allah ta'ala, tidak boleh dinisbahkan, dikatakan sesiapa pun, apa-apa pun menjadikan selain daripada Allah. Kalau kata juga ada orang buat fayakunu syarikan, maka orang itu yang dianggap sebagai menjadikan apa-apa perbuatan, baik ke buruk ke apa-apa ke, itu sebagai sekutu bagi Allah, nid baginya, dan yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi kita mengatakan, mengaitkan perbuatan itu dengannya. Bila kita kata dia buat, maknanya tak ada kena-mengena dengan Tuhan, maknanya kita telah menyekutukan Allah. Wa qad nabbaha Allah Ta'ala ibadahu ala dhalika bil ayatil madhkurah. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan dengan ayat-ayat tersebut itu, dan selainnya, yang jelas, dengan jelas menafikan andad, menafikan sekutu bagi Allah dan Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah.
Maka ini ayat-ayat ini mengandungi makna apa? Dia sebut ni. Mengandungi makna rad, bantahan terhadap orang yang mendakwa bahawa dia menjadikan perbuatan-perbuatannya, amalan-amalannya, kerja-kerjanya dan dia kata hadis dalam bab ni jelas menunjukkan perkara yang kita sebut tadi. Itu habis. Hak dia ambil daripada Ibnu Battal, salah seorang syarih kepada Bukhari, kitab Bukhari. Dia ambil hak lain pula, syarih lain pula, iaitu Kirmani. Wa qala al-Kirmani, Kirmani berkata, at-tarjamah musy'irah. Tajuk yang Imam Bukhari buat ini menyatakan bahawa apa yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari ialah itsbatu nafyi syarik anillah, iaitu membuktikan bahawa tidak ada syarik, sekutu bagi Allah Ta'ala. Akid apa Kirmani kata? Ni Kirmani ni syarih Bukhari yang lama ni, dulu ni, peringkat awal lagi, sebelum daripada Hafiz Ibn Hajar lagi. Hafiz Ibn Hajar buat syarah tu, dia depan dia tu ada belakang syarah. Hak ni dulu lagi. Dia kata, ni komen Kirmani. Dia kata hak munasabahnya Imam Bukhari sebut hak ni di awal kitab ni dulu, bukan sini. Sebab tauhid ni kan, bab tauhid ni hak ni lah mula-mula dulu sepatutnya. Buat apa setelah cerita hak lain baru mari sini. Itu dia muskil. Iaitu di awal kitab tauhid ini. Lakin laisal maqsud ha huna dhalik. Tetapi bukan dia nak ayat hak tu sini. Ya apa yang Imam Bukhari buat mari sini ni, tidak mari mula-mula. Kalau nak ayat semata-mata tauhid, memanglah patut dulu. Tapi sini tidak nak ayat hak tu, kata dia. Sebab apa dia mari sini? Dzalika balil murad bayan kauni af'alil ibad bi khalqillahi ta'ala. Bahkan di sini tujuan Imam Bukhari nak ayatnya boleh jadi syirik juga, dengan cara kita mengatakan hamba makhluk ni buat perbuatan dia sendiri. Hak tu pun boleh jadi syirik. Bukan syirik sini nak ayat hak semua berhala tu syirik tu, hak percaya kepada Tuhan lain semua. Tidak hak tu sini. Imam Bukhari nak ayat benda lain. Pecahan yang boleh jadi syirik juga. Idh law kanat af'aluhum bi khalqihim, kalau perbuatan hamba itu, yang ni makhluk ni lah, adalah hak perbuatan dia sendiri, dia yang menjadikannya, lakanu andadallah wa syuraka'allah, nescaya mereka menjadi sekutu bagi Allah dan setara dengan Allah. Gitu, setara dengan Allah. Walihadza atafa ma dzukira fi khalqi ilah alaihi. Sebab itulah Imam Bukhari mengatafkan, dia kata wa ma dzukira fi khalqi af'alil ibad. Wa ma dzukira tu ataf ke mana? Ma tu, waw tu ataf kepada qaulillah. Jadi babu ma dzukira fi khalqi af'alil ibad, gitu. Kalau dari segi nahwu. Sebab itulah, sebab dia hak nak rayak sini sebenarnya hak boleh jadi syirik, dengan sebab orang kata makhluk ni dia buat sendiri perbuatan dia. Itu dia. Wa tadammana ar-rad, dan tajuk yang Imam Bukhari buat ni dia mengandungi bantahan ataupun penolakan terhadap puak-puak Jahmiyah. Hak daripada awal lagi dia duduk serai tu, Imam Bukhari duduk serai tu, puak-puak Jahmiyah yang mengatakan bahawa hamba ini tidak ada langsung daya, tidak ada langsung daya dan usaha, tak ada. Itu puak-puak Jahmiyah. Imam Bukhari buat tajuk ni dia nak tolak hak tu, kata wa ala al-mu'tazilah, dan dia nak tolak puak-puak Mu'tazilah, di mana mereka mengatakan Allah SWT tidak ada kena-mengena dengan perbuatan hamba. Allah SWT menjadikan hamba mula-mula, lepas tu kita buat apa-apa kita sendiri. Kita yang mencipta, menjadikan perbuatan kita itu. Itu kata Mu'tazilah. Imam Bukhari nak tolak juga hak tu. Maknanya hak ni hak syirik yang boleh berlaku di kalangan orang yang sudah percaya ni, sudah beriman, sudah mengaku Islam. Itu hak ni Imam Bukhari nak bersih situ.
Hak dulu di awal dulu kita bertauhid dulu dia nak cerita hak kafir-kafir tu, nak lawan dengan hak tu. Hak ni dak. Orang yang mengaku Islam pun boleh jadi dia melakukan syirik dengan cara lagu ni. Hak itu dah Imam Bukhari nak. Wal madhhabul haq, pegangan yang betulnya iaitu tidak ada jabr, tidak ada qadar. Nak kata manusia ni tak ada langsung usaha dia, ikhtiar dia tak ada langsung, tak ada dalam pilihan dia langsung, tak boleh juga. Nak kata dia berkuasa sepenuhnya, tak ada kena-mengena Tuhan, tak boleh juga. Hak itulah pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walakin amrun baina amrain, kata dia. Tetapi keadaan kita ni duduk di antara dua perkara, dua keadaan. Gitulah. Lepas tu dia sebut banyak lagi di sini, dia sebut banyak lagi. Lepas tu dia sebut hamba ini mempunyai kudrat yang berbeza. Mana kudrat dia? Hak dalam pilihan dia. Hak tu, hak dalam pilihan dia tu, hak tu ada kudrat dia situ. Di antara, dia kata di antara orang yang turun daripada menara dengan orang yang jatuh daripada menara, beza. Kita Ahli Sunnah mengatakan dalam pilihannya seseorang tu tidak akan menjatuhkan diri dia, sakit. Itu dia ada pilih. Dia turun dengan cara biasa itu dengan pilihan dia. Dia ada usaha tu. Bukan makna dia mencipta, menjadikan perbuatan turun tu. Begitu. Tak, kita tengok dulu. Tapi kalau hak jatuh tu bukan. Hak jatuh dengan tidak sengaja, hak tu di luar daripada kemampuan dia. Dan hak tu tak ada berdosa gapo kita. Hak berdosa, hak gapo dihukum ni, hak kena mengenanya dengan hak mana? Dengan hak ada ikhtiar kita, hak dalam kemampuan kita. Lepas tu dia sebut walakin la ta'thira laha bal fi'lu dhalika waqi'un biqudratillah ta'ala. Tetapi semua itu berlaku dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ta'thiru qudratihi fihi ba'da ta'thiri qudratil 'abd wa hadha huwa al-musamma bil kasb. Itu dia. Wa hasilu ma tu'rafu bihi qudratul 'abd. Kesimpulannya dia kata kita boleh takrifkan kuasa hamba tu. Kata kuasa ataupun kemampuan hamba tu gapo dia? Iaitu satu sifat ataupun satu daya yang mana lahir daripadanya perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu perbuatan pada adatnya. Yang ni pada biasanya mengikut adatnya, dia ni mampu buat benda ni dan mampu meninggalkannya. Hak tu hak ada. Hak tu hak berkaitnya. Yang ni taqa'u ala wifqil iradah, yang berlaku mengikut kehendak dia. Mengikut kehendak dia. Hak itulah yang dikatakan kasb. Hak itulah yang dikatakan kalau dalam Quran dikatakan dia buat, dia gitu gini, itu hak tu, hak maksud buat tu. Tak apalah, kita tengok sini. Dan maksud Imam Bukhari juga di sini ialah nak menolak orang yang membezakan, orang yang tidak membezakan di antara tilawah dan matlu. Tilawah dan matlu, yang dibaca Quran, perbuatan baca tu dengan apa yang dibaca. Imam Bukhari ayat ada beza tu. Apa yang dibaca tu Quran itu tidak makhluk, tetapi perbuatan membaca tu, lidah kita duduk gerak, itu makhluk. Kita kata makhluk tak apa hak tu. Tapi nak kata Quran itu makhluk tak boleh, sebab hak tu matlu, dia ada beza. Sebab itulah Imam Bukhari mengumpulkan, menyusulkan bab ini dengan bab yang berkaitan dengan hak sani. Misalnya bab la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, hak berkait dengan baca Quran. Wa asirru qawlakum, bab selepas ni lah. Imam Ahmad membantah, dan orang-orang yang mengikutnya membantah dengan keras orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluqun. Sebutan aku membaca Quran itu makhluk. Imam Ahmad kata tak betul, bantah keras sebutan itu.
Walladhi yatahassalu min kalamil muhaqqiqin, hasil daripada perbahasan ulama muhaqqiqin, ialah mereka ni puak-puak Imam Ahmad ni dan pengikut dia ni bermaksud mahu hasmal maddah, orang panggil, yang ditutup pintu biar orang tak kecek dia. Sebab kalau kecek dia jadi melarat. Sebenarnya dia pun tidak katalah lidah kita tu, suara kita tu itu kalam Allah, mana tidak makhluk. Dia pun tidak kata gitu, tapi dia nak tutup itu. Sebab tu dia kata gitu, sawnan lil Quran, untuk menjaga Quran daripada disifatkan sebagai makhluk. Sebab apa? Sebabnya puak-puak ni pun kalau kita selidik, kita tanya dia, lam yufsih ahadun minhum, tidak ada seseorang pun daripada mereka menyatakan bi anna harakata lisanihi idza qara'a qadimah, pergerakan lidah dia tu ketika dia baca tu qadim. Tak ada siapa dia pun kata lagu tu. Imam Ahmad sekalipun dia tidak kata begitu. Qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi berkata, apa yang dinukilkan daripada Imam Ahmad, iaitu dia menyamakan di antara kedua-duanya, yakni tilawah dan matlu itu tidak makhluk. Itu dia. Kedua-duanya adalah sifat Allah yang qadim. Itu kata dia. Fa innama arada hasmal maddah, kata Imam Baihaqi, maksud Imam Ahmad ialah nak menutup pintu supaya orang tidak melarat pergi. Mula-mula dia kata hak ni, hak lidah kita sebut ni makhluk. Hak lidah kita sebut ni makhluk, hak dibaca tu pun makhluk jugalah. Melarat situ. Dia tak pergi situ. Sebab dia nak ayatnya matlu tu yang dibaca tu Quran itu kalamullah. Bila kalamullah dia qadim, bukan baru. Jadi dia nak situ. Li'alla yatadharra'a ahadun ilal qaul bi khalqil Quran, supaya orang tidak menggunakan hak ni sebagai perisai untuk mengatakan bahawa Al-Quran ini makhluk. Setengah-setengah orang menyangka bahawa Imam Bukhari telah menyalahi Imam Ahmad di sini. Imam Bukhari tak serupa dengan tok guru dia sini, sebab Imam Bukhari membezakan di antara tilawah dan matlu itu. Walaysa kadzalik, sebenarnya tidak gitu. Sebenarnya tidak gitu. Bal man tadabbara kalamahu lam yajid khilafan ma'nawiyyan. Bahkan kalau orang selidik molek, perhati molek hak Imam Bukhari kata ni, dia tidak akan mendapati ada perbezaan di antara pendapat Imam Bukhari dan tok guru dia Imam Ahmad. Tak ada beza. Kaza fi Fathul Bari, hak ni semua ni diambil dalam Fathul Bari Hafiz Ibn Hajar. Itu dia. Mana nak ayat sini ni boleh jadi syirik juga. Wa ma dzukira fi khalqi af'alil ibad. Jadi tak apalah, kita tengok Tuhan menjadikan sekalian alam ini. Macam mana kita nak kata dia tu, Tuhan tu ada sekutu? Kita nak kata perbuatan kita ni kita yang menjadikan. Macam mana kita nak kata gitu? Dah dalam Quran sendiri kata Rabbul Alamin, dia tu Tuhan sekalian alam. Sekalian alam ni apa makna? Adakah sekalian alam ni kecuali perbuatan kita? Sebab perbuatan kita tu tidak termasuk hak Tuhan jadikan. Hak tu kita sendiri yang menjadikan. Adakah begitu? Takkanlah lagu tu gapo dia kita buatnya, kita buat langit, tak. Kita buat bumi, tak. Kita buat bulan, tak. Kita buat matahari, tak berlaku. Perbuatan kita pun sebenarnya kita tidak buat, walaupun zahirnya nampak kita duduk buat. Itu dia nak ayatnya. Cuma kita keliru situ. Kita kata perbuatan kita tu kita sendiri buat. Sebab nampak berkait dengan kita. Hak bulan bintang tu kita tak mengaku kita buat. Tapi perbuatan kita tu kita kata kita buat. Itu silap. Bahkan perbuatan kita tu tidak kita, Allah SWT yang buatnya. Gitu. Sebab apa dia kata Rabbul Alamin? Kalau kita buat, cuba tengok orang hak lumpuh tu, tiba-tiba lumpuh kan? Ada banyak. Tadi kuasa, tiba-tiba lumpuh. Dia boleh buat ke apa? Siapa dia buat tu? Siapa dia buat? Kita nak kau tu.
taksir. Kita taksir pun berlaku juga. Siapa dia nak? Benda tu. Dah kita tidak nak, siapa nak? Allah lah nak. Tu dia tak faham. Manusia ramai tak faham hak tu. Dia kira dia hak kita aksiden, hak apa-apa tu memanglah hak kita, tidak ikhtiar kita, tidak dalam pilihan kita. Berlaku juga. Adakah kita nak kata kita buat tu? Tentu kita kata tak, kita tak save pun hak tu. Berlaku tu pun tidak sengaja. Ada siapa buat? Allah juga buat. Hak kita nak buat ni, sekalanya kita duduk akak dengan tangan ni dia, tiba-tiba lumpuh. Apa kita tak boleh buat ketika tu? Kalau kita yang buat, kita buat bila? Ketika lumpuh tu, apa kita tak boleh buat? Tangan tu boleh mengangkat. Apa? Ini menunjukkan bahawa segala perbuatan itu Allah yang buat. Bukan Allah menjadikan tubuh kita saja, pergerakan kita tu pun Dia yang menjadikan. Cuma oleh kerana kita tidak nampak, oleh kerana Dia rapat sangat dengan kita, kita berasa hak kita. Memanglah ada pada kita, tetapi adakah segala perbuatan, kemampuan itu kita yang buat? Tak. Tidak kita. Super roh lah ada pada kita. Apa kita buat? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala bila ada roh tu barulah adalah segala lawazimat dia. Boleh bernafas, nak kepada benda ni, nak kepada ketenangan, tidak mahu kepada kesibukan. Tubuh kita pun bila ada tu barulah nak kepada makan, nak kepada minum, nak kepada cahaya, nak kepada sebagainya. Siapa yang semua tu yang buat? Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Menyembah tu apa makna? Menyembah tu apa makna? Yakni dia menyatakan kehinaan dirinya, ketundukannya, kelemahannya di hadapan sesuatu kuasa itu. Itulah orang panggil ibadat. Menyatakan kelemahan diri, ketundukan, kehinaan di hadapan sesuatu kuasa, itulah ibadat. Kemuncak dia ibadatlah. Adakah kita bila kita kata kita yang menjadikan perbuatan kita, kita sembah kita sendiri? Cuba ayat tu. Adakah kita sembah? Dah dia tu serupa Tuhan menjadikan yang baik, hak ni menjadikan yang tak baik, ataupun segala perbuatan itu kita sendiri yang buat, maknanya istimewa juga tu. Kalau Tuhan kita boleh sembah, kenapa diri kita tak sembah pula? Hak mana kata perbuatan dia tu dia sendiri yang buat? Orang kafir, hak dia kaitkan dengan berhala tu, ada juga hak dia kata hak tu buat, ada juga. Hak ni tak ada. Bila kita sembah, lagu mana cara nak sembah diri tu? Tak tahu. Maknanya tak jelas tu di situ. Tak jelas tu di situ. Walaqad uhiya ilaika. Syirik ni benda tak molek. Kepadamu pun diwahyukan, dan kepada nabi-nabi sebelummu pun diwahyukan, iaitu kalaumu sendiri Muhammad, kalaumu sendiri syirik, pasti akan terhapus sia-sia amalan kau. Itu dia. Syirik benda besar. Lagu tu benda bahaya, mudaratnya amat besar, dan kau pasti akan menjadi orang yang rugi. Kalaumu, apatah lagi orang lain nak banding dengan Nabi. Jauh tak boleh nak banding lah kita. Tuhan kata kalau Nabi tu sendiri ya syirik, sia-sia amalan. Tapi tidak berlaku. Apa kata Tuhan kata gini ni makna berlaku? Tidak berlaku. Sebab in di sini dia sebut in, la in asyrakta. Jika dia, kalau bahasa Arab, kalau dengan in, dia makna tidak, benda tu tidak pasti berlaku, cuma andaian saja. Bukan makna kalau lagu tu makna Nabi pun syirik jugalah. Tak boleh kata lagu tu. Bila dia syiriknya? Adakah berlaku? Tak ada bukti satu pun. Ini andaian saja. Nak rayaknya setara tu orang pun sia-sia jadi syirik. Sebab itulah Tuhan katakan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang murtad itu, walaupun sudah buat dah dulu, sia-sia. Sebab apa? Syirik tak boleh. Dia menghapuskan semua amalan.
Kena sembah Allah sahaja, dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Ikrimah kata kebanyakan mereka tidak beriman melainkan dalam keadaan syirik. Kalau kamu tanya puak-puak kafir itu, siapa menjadikan mereka? Siapa menjadikan langit dan bumi? Mereka akan kata Allah. Mereka akan kata Allah. Itulah makna iman mereka dari satu sudut. Nak kata orang kafir ni tak percaya langsung kepada Allah, tak juga. Dia sebut Allah. Dia sebut dalam Quran sendiri pun sebut ni. Dia sebut Allah. Itulah iman mereka. Tetapi mereka duk sembah hak lain. Syirik dalam perkara lain. Syirik dalam ibadat. Syirik dalam gapo. Mana tak boleh. Bila kita terima Allah SWT itu sebagai menjadikan, yang menjadikan kita, maka kita menjadikan langit bumi, maka dia lah yang layak disembah. Tak ada orang lain. Tak ada orang lain dah. Hak ni lah orang panggil apa nama ni? Tauhid tu. Hak tauhid tu bagi kepada dua kan? Setengah-setengah ulama bagi kepada dua kan? Tauhid uluhiyah, rububiyah. Tu hak ni. Maknanya tidak jadi Islam juga kalau semata-mata terima Tuhan sebagai pencipta, tetapi sembah hak lain, ikut hak lain, tak boleh lah. Masih lagi syirik. Itu yang dikatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Itu satu makna dia lah. Kemudian dalam tafsir itu banyak lagi makna dia lah, hak lain. Lepas tu Imam Bukhari kata apa yang disebutkan tentang kejadian makhluk, perbuatan hamba ni, khalqi af'alil ibad, itu orang panggil khalq itu dengan makna makhlukiyah, yakni makhluknya perbuatan hamba itu dan usaha mereka semua ni Allah SWT buat belaka. Kalau dia tak buat seseorang tu pun tak ada langsung dia. Ni ada dah, kita ni ada dah lah, dah dia buat. Kalau dia tak buat, tak ada langsung. Nak kata ada apanya perbuatan dia, usaha dia sendiri pun tak ada. Dia sendiri pun tak ada. Bila ada kuasa ni, kita buat ni, bila kita buat perbuatan kita. Sebab di kalangan orang-orang hak mengaku Islam ni pun, dia ada hak faham lagu ni. Puak-puak Mu'tazilah ke apa tu, dia faham gitulah. Dia faham kita buat sendiri perbuatan kita. Cuma ada di antara mereka tu yang kata hak baik tu Allah SWT buat. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dia pegang dengan hak tu lah. Hak tak baik tu daripada kita sendiri. Daripada kita sendiri. Dia pegang dengan hak tu. Sebab apa? Dia ni Islam. Kita suka baik lah dengan dia. Bukan semuanya demon ini dia tidak ikhlas, cuma dia terpesong lah, orang kata terpesong. Boleh jadi ada di antara mereka itu yang ikhlas, sebab dia kata kalau kita kata Allah buat, maknanya Allah buat benda tak molek. Allah buat benda tak molek. Itu tak molek. Kita katakan Allah buat benda tak molek, jadi tak sempurna lah Allah SWT. Itu maksud dia nak mentanzih, menyucikan Allah SWT. Kalau kita kata Allah SWT buat hak ni, jadi makna Allah SWT buat hak kurang. Tuhan itu maha sempurna. Macam mana daripada yang sempurna akan lahir yang kurang? Itu kemuskilan dia. Yang keduanya, kalau Allah SWT juga buat hak tak molek ni, hak tak molek, orang ni curi, orang ni buat benda tak molek lah, Allah SWT juga apa ya bubuh dalam neraka tu, orang tu apa dipertanggungjawabkan dia. Dan Allah SWT belaka. Jadi nyayo lah Allah SWT ni. Orang ni tak ada apa-apa daya, tak ada apa-apa usaha, segala-galanya Allah SWT buat. Macam paksa dia lah. Lepas tu masuk neraka. Itu nampak Allah SWT zalim. Takkan Allah SWT zalim? Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dia pun guna ayat Quran juga. Kalau kita baca Mu'tazilah juga, apa hujah dia? Itulah. Dia faham gitu. Dia faham, itulah beberapa alasan dia. Dia akan nampak Tuhan ni zalim. Adakah Tuhan zalim? Ada. Apa tu? Hak tu dia nak lari daripada hak tu lah. Dia nak lari daripada hak tu.
Orang ahli sunnah pula, Asy'ariyah dan lain-lain, tanya dia. Baiklah. Hak seperti tadilah di antaranya yang ditanyanya hak tadi. Kalau perbuatan ni hak kita buat, berapa banyak perbuatan itu di luar daripada perbuatan kita hak kita tidak buat? Dia kata hak jatuh tu, hak tidak sengaja tu tak termasuk. Hak sengaja tu kita buat. Baik, sampai ke mana kita buat? Misalnya contoh tadi hak lumpuh tadi. Kalau nak kira kehendak kita tak boleh lumpuh. Apa kita tak boleh buat? Kita boleh juga. Apa kita tak boleh buat? Situ dia tanya tu, apa tak boleh juga? Dan manusia ni buat perbuatan dia ni sejak bila? Sejak bila dia buat perbuatan dia? Sebab kita tengok pada masa kecil kan, budak kecil ni kalau kelip mata tu bukan ikhtiar manusia. Orang tua pun tak boleh nak halal tu kelip mata tu. Gerak gedik mana-mana, sini kau kocok kau daging kau, sini kau kocok, dia boleh halal? Tak boleh. Budak pun lagu tu juga. Tapi budak tak boleh berjalan, nak pergi sana kemari orang bawa. Maknanya pada ketika tu dia tak buat lagi. Jadi bila dia buat tu, start bila? Itu ada alik ni tanya, bila dia start buat? Baiklah. Yang kedua. Yang ketiga, kalau dia buat, mana tak ada kena mengena dengan Allah SWT. Hak dia nak buat tu, Tuhan boleh halal kau tak boleh? Boleh halal kau tak boleh? Dia kata, kalau kita kata tu kita buat, jadi juga tu kadang Tuhan tak say, Tuhan tak kenakan kufur, maksiat Tuhan tak kenal, itu berlaku juga tu. Orang duk buat semacam tu dengan pilihan orang, dengan ikhtiar dia. Maknanya nampak Tuhan tidak kuasa untuk halal. Tidak gitu jadinya. Maknanya kuat hak kita buat ni Tuhan tak boleh halal. Mana kuat kita lah pada Tuhan. Kalau lagu tu. Kalau lagu tu kuat kita pada Tuhan. Hak kita buat Tuhan tak boleh halal. Tak ada kena mengena dengan Tuhan. Walaupun jari ni Tuhan buat, tangan ni Tuhan buat, orang saraf pun Tuhan buat. Tuhan buat belaka. Tapi kita dakwa celah-celah tu, perbuatan tu kita buat. Padahal kalau tak ada orang satu orang boleh jadi lumpuh dah. Terpotong satu orang, kita tak tahu pun tu. Lumpuh dah kita. Begitu juga kita boleh mikir ni. Kenalah batu kau gapo, kau hentakkan kau gapo, hilang ingatan. Hilang ingatan. Maknanya hak tu dalam kuasa kita kau tu, kita buat ni sekat mana hak kita buat. Itu masalahnya. Tuhan tak boleh halal. Kalau Tuhan boleh halal mengikut dianya, kalau Tuhan tak ada buat benda tak boleh. Hak berlaku benda tak boleh ni semua manusia lah buat. Manusia sendirilah, dia lah yang buat. Jadi berlaku Tuhan tak kenal, berlaku juga. Mana Tuhan lemah. Kalau lagu tu Tuhan lemah. Kita ahli sunnah ni duk bahang gitulah dengan Mu'tazilah dulu. Selama mana? Lama-lama tak ada apa dia, tak ada dalam bentuk kumpulan. Sebab apa? Duk lawan. Tak ada. Tu lawan dengan Mu'tazilah. Kalau lagu tu orang-orang ahli sunnah kata Tuhan menjadikan hak baik, manusia menjadikan hak tidak baik. Mana dua Tuhan? Dua Tuhan kalau lagu tu. Bukan setakat dua. Ulama-ulama ahli sunnah kata lebih teruk lagi demo ni daripada puak-puak Majusi. Majusi kata ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Tuhan baik, Tuhan buruk. Ni dak demo ni setiap orang tu dia buat perbuatan dia sendiri. Jadi banyak benar Tuhan kalau lagu tu. Banyak benar Tuhan. Dia tujuan nak membersihkan Tuhan, dia jadi belum orang di situ. Dia jadi syirik pula. Terlibat dengan syirik pula. Itulah benda yang berlakunya. Imam Bukhari nak tolak tu lah. Ahli sunnah nak tolak tu. Ahli sunnah kata lagu mana? Iaitu Allah SWT yang buat segala-galanya. Kita semua ni Allah SWT sebagaimana tubuh kita Allah buat, perbuatan kita, segala sifat kita, gerak-geri kita, hak sengaja kau hak tidak sengaja, Allah belaka buat. Tetapi Allah SWT bagi ada pilihan, ikhtiar. Kemampuan tu Allah SWT juga buat. Dengan ikhtiar itu ada usaha, dia boleh usaha. Usaha ni yang ni tidak seperti binatang lah, tak boleh nak usaha. Kalau orang letak dalam sangkar tu tak boleh nak tubik lah. Tak ada usaha. Kalau burung lagu tu lah.
Kalau duduk setara tu kandai tu, setara tu ialah kandai. Manusia ni boleh daripada duduk di padang pasir, duduk di tanah lapang, dia boleh buat rumah, dia boleh buat bangunan. Kalau orang penjara, dia boleh usaha keluar dan sebagainya. Itu usaha Allah SWT buat untuk jenis manusia ni, makhluk manusia ni. Tetapi usaha tu siapa buat? Allah buat. Usaha tu ada pada manusia, ikhtiar ada pada manusia. Dengan usaha dan ikhtiar dan kesedaran pilihan dia tu, apabila dia buat atas hak tu lah Allah SWT hukum tu. Kata berdosa ke pahala ke, itu atas hak tu. Sebab itulah dia kena akil balik. Dia kena akil balik. Sebab tidak balik tu tak sempurna akal dia. Dia tidak faham usaha ikhtiar yang molek tidak molek, dia tidak tahu. Sebab tu hukum ni dia berkait dengan hak akil yang berakal dan hak balik. Cukup umur. Hak gila tak kena. Hak tidak kena mengena dengan akal kita, di luar daripada kemampuan kita pun tak ada kira tu, tak ada kira tu. Tak ada kira tu. Kalau nak ada kira pun bila kita sabarlah. Kita jatuh, luka sakit, kita sabar, boleh pahala kerana sabar. Bukan kerana jatuh tu sendiri tu boleh pahala. Tak. Semata-mata jatuh tu boleh pahala ke? Tak. Ataupun jatuh tu berdosa ke? Tak. Hak berdosa ni dan boleh pahala ni hak ada ikhtiar kita, ada pilihan. Dan hak Allah sebut, ni molek, hak ni tak molek, kita buat boleh pahala dengan ikhtiar kita. Hak tu Allah SWT buat. Dan hak tu kita merasakan kita cukup bebas. Setiap orang kan cuba rasakan sendiri. Kalau lah ni, kalau nak buat ni benda ni memang boleh. Hak molek pun boleh buat, hak tak molek pun boleh buat kan, tak ada halangan. Hak tu lah, hak tak ada halangan, boleh buat dalam keadaan biasa, adatan, pada adatnya boleh buat. Hak tu lah yang dikatakan kasb, usaha manusia dan ikhtiar manusia. Dan atas dasar hak tu lah manusia ni jadi mukallaf. Kalau tidak, dia tidak mukallaf. Kalau tidak, dia tidak mukallaf. Kalau tidak, jadi malaikat lah, ataupun jadi binatang, makhluk yang lain. Allah SWT tidak nak buat lagu tu. Dia nak buat hak jenis, ada pilihan lagu ni. Dengan sebab itu Imam Bukhari akawak hari ni banyak ni, panjang ni. Dia akawak hari je ni ayat. Manusia ada kerja dia juga, walaupun hak asas dia tu Allah SWT buat. Dan bila Allah SWT buat, kita ada usaha. Kalau Tuhan nak sekat, boleh ke tidak? Boleh. Kita kata selalu boleh. Tetapi dia ada sunnatullah. Dia buat gitu, dia tidak halal mudah-mudah dak. Dalam keadaan biasa ni akan berlaku lah. Dia tidak halal. Tetapi kalau dia nak, boleh. Kalau dia nak, boleh. Misalnya dia nak orang tu duduk kuasa lemah, itu dia nak, boleh. Tengah-tengah gagah pun dia boleh. Seperti mana dia mati, orang tengah gagah kan, tengah segar-segar, boleh. Tapi biasanya mati ni ada sebab. Kita boleh sebut sebab ni. Begitulah juga lain-lain pun. Kalau nak kira Allah SWT boleh sekat. Dan tidak ada sebab zahir yang kita nampak tu pun dia boleh menjadikan. Dia boleh menjadikan. Itulah maksud Imam Bukhari sini. Dan ayatnya af'alil ibad waqti isabihim, jelas nampak ni. Benda-benda lagu ni lah, kalau kita perhatikan seseorang pengarang tu, dia ni aliran mana, kita boleh tahu lalu. Imam Bukhari ni ahlus sunnah wal jamaah. Umpamanya dalam bab perbuatan hamba, dia mengatakan perbuatan hamba, makhluk, maksudnya hamba tu makhluk ni adalah makhluk. Perbuatan hamba itu adalah kejadian Allah, bukan kejadian dirinya sendiri. Kita tahulah tu. Tak ada, sebab tu tak ada sama dia kata dia ni Mu'tazilah apa? Tak ada. Inilah benda-benda ni. Liqaulihi ta'ala, mana dalil kita mengatakan hamba tu kejadian Allah, dan perbuatannya, usahanya juga adalah perbuatan Allah. Mana dalil? Imam Bukhari buat bagi. Wa khalaqa kulla syai'in, dia menjadikan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, maka ditentukannya dengan sebaik-baiknya. Maka ditentukannya dengan sebaik-baiknya. Ditentukannya dengan sempurna. Boleh juga.
khalaqa kulla syai'in. Apa makna kulla syai'in? Mengikut kaedah bahasa Arab, kalau kulla ini dia menjadi idafat kepada, menjadi mudhaf, diidafatkan kepada isim nakirah yang mufrad, memberi makna setiap afrad. Apa ni? Mudhafun ilaih dia. Setiap afrad, setiap satu, segala-galanya hak mudhafun ilaih tu. Yang ni bila kata Allah menjadikan segala sesuatu, yang ni dia menjadikan manusia saja kah? Tak. Segala-gala hak berkait dengan manusia, hak gerak-geri dia tu pun Allah juga. Itu maknanya. Bukan Allah menjadikan segala sesuatu ni menjadikan tubuh saja. Lepas tu tubuh tu menjadikan dia sendiri pula perbuatan, mana-mana hak dia jadi sendiri. Tidak lagu tu. Kalau tidak, tak kena kata kulla syai'in. Segala sesuatu tu mana tak kira apa. Termasuklah perbuatan hamba. Bukan langit bumi saja, segala-galanya. Faqaddarahu taqdira, kemudian dia menentukan dengan ketentuan yang sempurna. Yang ini mengikut sunnatullah. Manusia dibuatnya lagu ni lah sifat dia. Malaikat dibuatnya gini lagu ni lah sifat dia. Binatang lagu ni sifat dia. Itu makna qaddarahu taqdira. Mujahid berkata, ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Tidak kami turunkan malaikat melainkan dengan kebenaran. Yang ini membawa kebenaran. Apa dia kebenaran itu? Ar-risalah dan al-azab. Malaikat itu ada perbuatan dia juga kan. Malaikat tu turun naik kerja dia, pergi mari. Malaikat kita pun ada juga pergi mari gitu. Jadi hak pergi mari tu, turun naik tu, dia buat sendiri ke? Perbuatan dia tu, malaikat ni lebih gagah pada kita. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan malaikat. Dia nak ayat tu. Jadi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan terhadap manusia, terhadap malaikat. Hak malaikat tu turun naik tu, dia naik sendiri ke? Tak. Kami yang menurunkan malaikat, membawa risalah. Risalah tu dia kau bawa sendiri dia. Azab tu dia sendiri kau? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan dia tu. Yang ni dengan kehendak Allah. Liyas'ala as-sadiqin. Ni ayat lain pula Imam Bukhari dia ambil petik sikit-sikit gitu. Supaya dia bertanya orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Tengok Imam Bukhari nak ayat apa dia? As-sadiqin. Siapa dia as-sadiqin? Iaitu rasul-rasul yang menyampaikan ajaran Allah. Rasul-rasul yang menyampaikan ajaran Allah. Itu makna as-sadiqin. Yani Allah nak tanya as-sadiqin. As-sadiqin ni nabi-nabi. Siapa dia yang benar di sini? Nabi-nabi tu. Nabi-nabi tu kan. Dia nak ayat beza ahli sunnah ni dengan apa nama ni, Jabriyah, Jahmiyah, Mu'tazilah gapo tu. Ahli sunnah ni duduk tengah. Sebab apa demo tu kata Allah SWT belaka. Dah kalau Allah SWT belaka, dia tanya awak gapo dia? Tanya dia sendirilah. Apa tanya nabi-nabinya? Liyas'ala as-sadiqin, orang-orang yang benar tu. Bermakna nabi-nabi ni, manusia ni dia ada usaha dia. Dia boleh bercakap benar. Dia boleh. Hak tu dalam kemampuan manusia. Tuhan akan tanyalah hak tu. Hak dalam kemampuan manusia tu. Semayang. Tidak semayang boleh kan? Nak semayang pun boleh. Tak semayang pun boleh. Nak puasa pun boleh. Tak puasa pun boleh. Tuhan akan tanya hak lagu tu lah. Hak lagu tu dia kaitkan dengan manusia. Sebab apa? Dalam usaha dia. Bukan segala-galanya dikaitkan dengan Allah. Tak. Ni yang benar. Siapa dia yang benar? Orang manusia tu hak benar. Tu rasul-rasul. Rasul-rasul tu tidak makhluk. Makhluk lah. Jadi maknanya makhluk ni dalam perbuatan dia hak benar, dusta ke apa tu, dia ada ikhtiar dia. Hak tu lah hak Tuhan tanyanya. Tu dia nak ayat sini. Bukan kalau kita kecek pelawak pun tak apa, moga Allah belaka. Kita kecek benar pun Allah belaka. Kita curi pun moga Allah belaka buat gitu. Tidak, lagu tu tak kena tu. Ni dia. Supaya Allah tanya orang-orang yang benar. Orang yang benar tu manusia lah. Maknanya sifat manusia boleh pilih tu, benar, dusta tu boleh tu. Atas hak tu Tuhan tanya. Atas hak tu Tuhan tanya. Dia tidak tanya apa kamu jatuh tidak sengaja.
Apa kamu luka dengan tidak sengaja tu pisah tu apa? Dia tak tanya. Apa kamu bunuh diri? Kamu bunuh diri, dia tanya. Sebab apa? Boleh tu, boleh pilih tu. Ada dalam ikhtiar kita. Dalam ikhtiar kita, walaupun ikhtiar tu Tuhan buat, memanglah. Tapi bila ada pada kita, kita boleh pilih kan? Bila kita berasa tersekak, bila-bila masa kalau nak terjun atas bangunan, bila-bila masa boleh dalam ikhtiar kita. Hak Tuhan tanya. Dan Tuhan kata, kamu bunuh diri, kamu buat gini, melakukan dosa, pasal dalam ikhtiar. Bukan makna tak ada langsung. Bukan manusia ni macam bulu ayam. Tidak. Macam kapas yang boleh diterbangkan oleh angin ikut mana. Bukan lagu tu manusia. Dia ada ikhtiar dia. Nak tengok ikhtiar dia lagu mana? Tengok naik perahu tu lah. Tidak mengikut arus saja. Dia boleh melawan arus. Kalau buahnya ada. Kalau buahnya hanyut gitu lah. Tak ada naik balik lagu. Mana ada. Tapi kalau orang tidak lagu, dia boleh ke tu? Itulah ikhtiar. Itulah kemampuan yang Allah SWT beri. Atas dasar itulah Allah SWT mengira dosa pahala ni atas dasar tu. Dan manusia ni pun jadi mukallaf atas dasar tu. Wa inna lahu lahafizun indana. Sesungguhnya kami akan menjaganya, jaga Quran itu di sisi kami. Apa maknanya? Tuhan jaga kalau hak sisi dia tu, siapa dia nak ganggunya? Quran ini Allah SWT jaga, dia kata. Tapi dia jaga tu dengan cara orang kan buat usaha ni, buat Quran, hafal Quran, sebar Quran, cetak Quran banyak-banyak. Itu perbuatan manusia kan. Hak manusia usaha. Hak tu Allah SWT dia kata dia jaga. Perbuatan dia lah tu. Kehendak dia tu berlaku, tu lagu tu. Hak tu dia kata dia jaga. Kalau jaga hak Allah mahfuz tu, siapa dia nak boleh ganggu hak nunya? Siapa dia nak boleh pergi ubah hak nunya? Ganggu hak ni Quran ni orang tak boleh nak pindah, tak boleh nak diselewengkan, tak boleh. Siapa jaga? Allah jaga. Lagu mana dia jaga? Dia jaga dengan cara kalau orang nak soyak kertas tu tak boleh soyak gitu. Kalau orang nak bakar Quran tu tak hangus gitu. Dah, bukan lagu tu. Dia jaga daripada diselewengkan. Seperti mana kitab-kitab dulu, walaupun kitab Allah, walaupun kalam dia, hakikat yang dibaca tu kalam dia, tapi hak zahir ni boleh dibakar. Tapi hak sebenarnya tidak hilang, ada pada dia. Hak tu dia kata semua ada pada dia. Semua ada pada dia. Jadi hak zahir ni boleh berubah. Hak Tuhan jamin terhadap Quran hak ada ni. Hak ni tidak berubah. Tidak berubah tu dengan cara lagu mana? Dengan cara manusia ni. Dia melahirkan manusia ni. Yang jadi minat nak ngapal Quran, yang jadi minat nak belajar Quran, yang jadi minat nak cetak Quran sebanyak, nak tafsir Quran dan sebagainya. Jadi terpelihara lah Quran ini. Dia ada kaitan. Walaupun manusia buat, tidakkah dengan kehendak Allah, gerak-geri Allah yang buat tu? Tu dia nak. Tetapi nak kata Allah semata-mata tanpa ada manusia, tak juga. Sebab memang melibatkan manusia kan. Ini menunjukkan manusia ada peranan juga. Bukan kita tak payah buat apa satu. Allah SWT dah kata jaga kat dia, akan jagalah dengan sendirinya. Bila lagu tu? Ada usaha manusia. Tengok, gabungan di antara kuasa Allah dan usaha manusia tu ada. Nampak situ. Hak tu Imam Bukhari nak ayat. Wallazi jaa bis-sidqi, dan yang membawa kebenaran, iaitu Quran. Kebenaran itu kepada Quran. Wa saddaqa bihi, dan yang membenarkannya, iaitu orang mukmin. Dia kata pada hari kiamat nanti, inilah yang kau berikan kepadaku, aku telah beramal dengan kandungannya. Apa yang terkandung di dalamnya? Ni Imam Bukhari nak kata. Nabi SAW membawa Quran. Nabi bawa Quran. Ada usaha ke tidak? Dia tidak kata Allah bawa Quran. Wallazi jaa bis-sidqi, itu maksudnya bawa Quran di sini Nabi Muhammad SAW. Muhammad tu orang. Bawa tu satu kerja, satu usaha kan. Allah SWT kata dia bawa. Tidak segala-galanya dia kata segala-galanya dia dah. Hak bawa Quran pergi ajar kat orang tu siapa dia? Nabi. Mana ada usaha kan?
Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala buat Muhammad itu, buat menjadikan dia sebagai rasul dia tu. Tapi Muhammad duduklah ke mana? Duduk senyap gitu. Tak. Dia pergi baca Quran depan orang, dia pergi ajar orang, dia semaya baca Quran, bawa Quran. Usaha dia tu ada. Wa saddaqa bihi, dan orang mukmin yang membenarkannya. Orang mukmin tidak membenarkan Quran tu. Kita sahabat-sahabat dulu membenarkan Quran. Jadi perbuatan membenarkan itu perbuatan siapa? Perbuatan kita. Allah SWT kata kita yang membenarkan, bukan dia yang membenarkan. Dia tu memanglah membenarkan. Ini kita membenarkan Quran. Mana dia nisbahkan, dia kaitkan perbuatan membenarkan itu dengan kita. Berarti dia menerima, dia nak mengatakan kita ni ada perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan membenarkan. Kita nak mendustakan pun boleh juga. Kan ada orang kafir yang mendustakan. Itu pilihan manusia. Orang yang membenarkan itu, dia membenarkan dengan usahanya, dengan pilihannya. Kerana itu dia layak mendapat balasan, ganjaran daripada Allah SWT. Sebab dengan pilihan dia. Situ dia nak pergi tu. Dia kata, inilah kitab yang kau berikan kepadaku. Aku telah beramal. Aku telah beramal. Bukan Tuhan telah beramal. Aku tu siapa dia? Manusia. Orang mukmin itu. Amal tu apa dia? Usaha dia lah, kerja dia. Mana kerja tu ada. Walaupun kata Allah SWT yang buat gerak-geri kita, tapi kerja kita ada, ikhtiar kita ada. Kalau kita tidak beramal, boleh juga. Kita tengok ada orang kafir tu tidak beramal tu. Bukan orang kafir saja, orang Islam ada juga tidak mengamalkan Quran. Ada juga. Boleh tu. Kalau segala-galanya Allah SWT hak molek Allah SWT nak, jadi percaya kepada Quran, ikut apa hak dalam Quran tu, semestinya berlaku-berlakulah walaupun orang tidak nak. Tapi tidak berlaku gitu kan kenyataannya. Jadi hak Mu'tazilah kata Allah nak benda molek berlaku. Jadi benda molek tu baca Quran, ngapa Quran, ajar Quran, amalkan apa yang ada dalam Quran. Benda molek tu kan. Tapi tidak berlaku kan. Allah SWT lemah kah? Tidak kena mengena, bukan masalah lemah Allah SWT. Hak ni berkait dengan kita. Berkait dengan kita. Kita boleh amalkan, kita boleh. Kalau tidak mengamalkan boleh juga. Berkait dengan kita. Allah SWT pun kata hak ni berkait dengan kita. Hamba tu kata aku telah beramal. Aku tu ada kata. Bukan manusia ni tak ada langsung, tak ada peranan, tak ada kerja. Tak boleh nak dikaitkan kerja sesuatu perbuatan tu dengan dia, bukan. Maknanya mentang-mentang kita kata Allah yang menjadikan segala-galanya, maka kita boleh menafikan segala-galanya daripada kita. Tak boleh lagu tu. Tak kena tu. Sebab usaha ada, perbuatan tu ada, kemampuan Allah SWT bagi, ikhtiar Allah SWT bagi. Dengan adanya benda-benda ni sah ataupun boleh kita mengatakan orang tu buat, orang tu makan, orang tu beri sedekah, orang tu semaya, boleh kita kata lagu tu. Walaupun perbuatan dia gerak-geri dia Allah SWT yang buat, kita boleh kata. Sebab apa? Sebab itu dengan pilihan dia, dengan kehendak dia, dengan kemampuan yang ada padanya, dengan menggunakan anggota dia. Boleh. Kita boleh dah kata dia. Walaupun hakikatnya Allah belakang. Betul lah. Sebab kita kata tukar, boleh kita kata tukar dia buat masjid. Tukar buat masjid. Hakikatnya Allah SWT buat. Tapi oleh kerana memang zahirnya menggunakan tenaga dia, kepakaran dia, dengan pilihan dia, dengan kesedaran dia, penglibatan dia, kita boleh kata tukar buat masjid. Tukar tu kita kata boleh. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tetapi dari segi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tukar tu pun ada kemahiran. Siapa bui? Allah juga. Kemahiran tu bila-bila masa Tuhan nak tarik, boleh ke tidak? Boleh. Kemampuan tukar buat ni, kuasa dia tu siapa dia bui? Allah. Gerak-geri dia, tangan dia, semua ni siapa dia bui? Allah. Bila-bila masa dia nak tarik, boleh ke tidak? Kau tak boleh. Boleh. Sebab itu kita kata Allah sebenarnya, hakikatnya. Kalau tak ada dia tu, tukar lain boleh buat. Sebab tu kita kata Allah. Kalau tak ada dia, tak jadi kau bangunan masjid. Jadi orang lain Allah SWT boleh buat. Itu sebab kita kata hakikatnya Allah. Itu tauhid dari segi
Hak Imam Bukhari nak ajar. Nampaklah tauhid ini ialah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nampaknya kita tak ada ni, tak ada. Soal lagi ya. Hadis lah kita baca. Hadis ni hak ni pun serupa, iaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Menjadikan sekutu bagi Allah ni, Allah SWT kaitkan dengan perbuatan orang, pilihan dia. Kalau Allah segala-galanya, apa ya letak atas orang tu? Hak tu Imam Bukhari nak. Padahal dia menjadikan engkau tu semua sekali lah, sekali dengan perbuatan itu. Lepas tu ada ni Ibnu Mas'ud kata, aku tanya lagi kepada dia pula lepas tu, hak besar, mu bunuh anakmu, bunuh anakmu. Dia letakkan, dia kaitkan perbuatan membunuh tu dengan kita manusia ni. Maknanya manusia ni ada ikhtiar, ada usaha, ada kesal lah zahir dia tu menjadi sebab kepada sesuatu tu, pembunuhan tu. Kita tak boleh kata manusia ni tak ada daya, tak ada daya, semuanya Allah belaka. Tak boleh kata lagu tu. Allah SWT kata engkau. Tetapi pada hakikatnya, adakah kita yang bunuh, yang mengambil nyawa tu? Tak, kita hanya menyempurnakan sebab dia saja. Hak zahir ni, hakikat mengambil nyawa Allah. Sebab tu kita tengok berapa banyak perancangan nak bunuh tak jadi. Tak jadi. Tak jadi. Tengok Nabi Ibrahim tu, kalau mengikut sebab biasanya cukup dah tu, hanguslah. Tak hangus dengan kehendak Allah SWT. Kalau sebab ni memang mutlak berlaku, bila ada sebab dia mesti berlaku, tak jadilah supaya berlaku kepada Nabi Ibrahim tu. Ini menunjukkan bahawa hakikat yang membakar itu Allah. Cuma sebab ni dia guna mengikut hak biasa. Hak biasa itu mengikut sunnatullah, mengikut hukum tabi'i. Kemudian engkau berzina, buat benda tak molek ni, disebutkan, dikaitkan dengan orang itu. Hak semaya, hak gapo pun lagu tu juga. Tadi aku beramal dengan apa yang ada dalam kitab tu, beramal tu hak molek lah, hak semaya gapo tu. Hak molek pun dia kata manusia juga. Jadi kita boleh kaitkan dengan manusia, perbuatan dia tu. Kita tidak boleh putuskan. Walau bagaimanapun kena i'tiqad bahawa setiap perbuatan hamba itu adalah kejadian Tuhan, Allah SWT yang buat. Walaupun kita kata banyak benda lah, banyak pun, setiap seorang tu berapa banyak perbuatan gerak-geri dia. Itulah Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Barulah Tuhan lagu tu. Antuzania halilata jarik. Ini hadis ni sudah banyak kali dah kita jumpa. Nak ceritanya sekadar tu saja di sini. Wallahu a'lam. Akhirul